Banyak kajian saintifik yang telah pun dilakukan oleh para ilmuwan dunia bahawa penyakit-penyakit yang ada di zaman moden ini ataupun penyakit-penyakit yang banyak melanda manusia di muka bumi ini, antara penyebab utamanya ialah perut kita, makanan yang kita makan. Dan di antara sebab penyakit ini datang ialah perut kita sentiasa dipenuhi oleh makanan dan minuman yang berlebihan. Ya, makanan dan minuman yang berlebihan. Islam tidak melarang untuk kita makan dan minum, tetapi peringatan diberikan supaya kita jangan makan berlebihan. Ya, makan ala kadar, jangan makan berlebihan, seperti mana yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayat Quran memerintahkan kita makan, minum, wala tusrifu, tetapi jangan kamu berlebih-lebihan, jangan sampai peringkat membazir, jangan makan berlebih-lebihan sampai perut kita terlampau penuh dan akhirnya merosakkan badan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi." Tiada bekas yang paling buruk untuk dipenuhi oleh seorang anak Adam lebih daripada perut dia sendiri. Gambaran hadis ini Rasulullah nak sampaikan bahawa jangan penuhkan perut kamu dengan makanan dan minuman. Sebab itulah kalau kita perhatikan, di antara hikmah syariat Allah memberikan kita syarat untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk berpuasa sunat pada waktu-waktu yang tertentu. Allah juga hikmahnya untuk mengosongkan perut kita. Dan di sebalik hikmah puasa dan kesihatan, insya-Allah kita akan bincangkan kemudian. Cumanya nak gambarkan bahawa hikmah daripada perintah Allah dan Rasulnya ini kembali kepada kita juga untuk kita menjadi insan yang lebih sihat. Dan Rasulullah SAW memperingatkan, andai kata kita nak makan lebih sedikit pun, wa in kana la mahalata fa'ilan, kalau dia nak makan lebih pun kena pastikan fathuluthu lit-ta'ami wasulusu lisyarabi wasulusu li nafasi. Pastikan ada ruang 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan. Jadi kalau kita makan sampai sendat sukar untuk kita bernafas, maksudnya ruang untuk bernafas telah pun dipenuhi oleh makanan dan minuman. Ini kadang berlaku banyak apabila kita berbuka puasa, kita makan betul-betul seolah-olah macam kita nak balas dendam. Setelah 4 jam kita berpuasa, sampai akhirnya kita makan dalam keadaan akhirnya nak bernafas pun tidak boleh. Nak bernafas pun sukar. Perkara ini akan merosakkan badan kita. Bukan hanya merosakkan badan, juga mengganggu amal ibadat kita, sukar untuk kita beribadat. Inilah antara perkara yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah menjelaskan, kunna nadhunnu anna al-ilma, kami pernah menyangka bahawa ilmu mudah untuk didapati fi batnin syabi'in, dalam perut yang kenyang. Sebab bila perut kenyang, otak kita tak perlu nak fikir macam mana nak cari makanan, boleh fokus mencari ilmu. Fa akhta'na, tapi kami silap. Rupanya ilmu mudah didapati dalam perut yang lapar. InsyaAllah kita akan bincangkan kemudian apakah kaitan puasa dengan menguatkan akal fikiran, dengan tajamnya akal fikiran. Apa yang digambarkan oleh Imam Syafi'i di sini, ilmu mudah didapati dalam perut yang kosong. Bukan berarti kita kelaparan, tetapi bukan dipenuhi dengan makanan dan minuman sehingga badan kita menjadi malas, sehingga badan kita jadi rosak. Dan ini juga apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, di mana baginda bersabda, iyyakum wal bitanatu fil akali wasyarabi. Jagalah perut kamu, jangan sampai buncit sebab
dipenuhi oleh makanan dan minuman. Kadang kita lihat ramai juga ustaz-ustaz yang gemuk dan buncit ya. Orang Malaysia ni cukup ikram. Bila menjemput ustaz, bagi ceramah, dijamu ustaz dengan jamuan yang masya-Allah cukup bagus. Itulah antara sebab kadang-kala ustaz pun makan berlebihan. Cuma peringatan untuk diri saya dan juga semua umat Islam, jagalah perut kita, jangan makan berlebihan. Ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga perut kamu, jangan sampai buncit sebab penuh dengan makanan dan minuman. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, fa innaha mufsidatun lil jasadi. Fa innaha mufsidatun lil jasadi. Perut yang penuh dengan makanan dan minuman ini merosakkan badan. Wa mu'siratun lis saqami, dan mewariskan ataupun penyebab segala berbagai-bagai penyakit. Wa muksilatun anis salati, dan menyebabkan kita malas untuk melakukan solat. Sebab itulah Rasulullah SAW peringatkan kita kat sini, wa alaikum bil qusdi, hendaklah kamu berpada-pada bersederhana. Gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, perut yang penuh dengan makanan dan minuman menyebabkan badan kita jadi rosak. Bukankah ini yang ditemui oleh para saintis, bahawa banyak penyakit-penyakit, contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, bahkan kanser, antara penyebab utama ialah perut kita. Dan Rasulullah jelaskan sendiri dalam hadis ini, wa mu'siratun 'anis saqami, dan perut yang sentiasa penuh dengan makanan dan minuman ini penyebab segala penyakit, mewariskan beberapa penyakit. Dan kajian-kajian yang didapati sekarang ini telah banyak membuktikan fakta bahawa penyakit-penyakit yang ada adalah disebabkan oleh perut kita. Wa muksilatun anis salah, menyebabkan kita malas bila perut dah penuh, macam ulos sawa, terus melengkar, malas untuk kita melakukan amal ibadat. Sebab itulah Rasulullah SAW ingatkan pada kita, wa alaikum bil qisdi, hendaklah kamu bersederhana. Oleh itu, saya menyeru pada diri saya dan juga sidang pendengar sekalian, marilah sama kita berpada-pada dalam makan dan minum. Jagalah perut kita, jangan terlampau dipenuhkan dengan makanan dan minuman. Semoga badan kita akan terus menjadi lebih sihat, boleh kita beribadat dengan tenang pada Allah SWT, tidak menyebabkan kita malas untuk melakukan ibadat pada Allah SWT. Moga-moga hidup kita mendapat rahmat dan berkat pada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.